Didik TV KPM. Dan kali ini cikgu akan berkongsi dengan kita mengenai cara menjawab soalan aplikasi. Betul. Betul cikgu ya? Ya. Baik, silakan cikgu kongsikan. Terima kasih Anak bagi peluang sekali lagi kepada cikgu untuk share ilmu dengan anak-anak berkaitan dengan soalan yang penting juga iaitu soalan aplikasi. Okey, jom kita tengok apa soalan cikgu dah sediakan untuk santapan anak-anak semua. Okey, tengok contoh soalan yang ketiga. Rajah 2 menunjukkan sebuah rumah pam yang menggunakan sistem kawalan elektrik bagi mengeluarkan air sisa kumbahan dari tangki septik ke longkang. Okey, ingat tadi cikgu dah pesan sebelum tadi dalam soalan komunikasi. Ingat tadi, rajah yang diberikan tu tidak sia-sia. Rajah yang diberikan tu sebenarnya memberi maklumat dan memberikan pedoman untuk anak-anak mencari, memikirkan apakah strategi ataupun jawapan yang penting untuk anak menulis jawapan tersebut. Okey, jom kita fahami dulu. Kena faham dulu. Baca soalan teliti, faham rajah dia. Okey, tengok dalam rajah ni kita ada tangki septik. Tangki septik ni mengandungi air sisa kumbahan. Mengandungi air sisa kumbahan di mana air sisa kumbahan tu daripada mana anak-anak? Daripada air basuhan pinggan mangkuk, air basuhan pakaian, kemudian air daripada najis kita. Flush kan, kita flush, air pun keluar, masuk semua dekat bahagian tangki septik. Okey, jelas mula kita faham dulu, kena faham soalan tu dulu, faham rajah dulu. Okey, kemudian anak tengok kat situ dia ada motor. Dia ada satu motor, dia tak lebih satu motor. Satu motor yang digunakan dan situ ada rumah pam. Rumah pam. Kemudian dia ada satu saluran tu menuju masuk ke longkang. Jadi anak-anak apa yang anak fikirkan kat sini? Apa yang anak fikirkan kat sini? Okey, maknanya di sini anak melihat di mana dalam rumah penjana digunakan fungsinya adalah untuk mengepam ataupun untuk mengeluarkan air sisa kumbahan dari tangki septik untuk disalurkan ke longkang. Okey? Itu dia punya pemahaman konsep soalan ini. Okey? Baik, kita pergi soalan dia. Okey? Soalan dia, lakarkan lita kawalan elektrik bagi rumah pam itu yang berkendali seperti berikut. Faham pula, kena faham pula kendalian dia. Kena faham tu kendalian dia. Okey, yang pertama, motor berkendali apabila punat tekan mula PM ditekan dan tidak berkendali apabila punat tekan henti ataupun PH ditekan. Okey, itu kendalian yang pertama. Jelas Okey, cikgu ulang balik, hanya satu motor sahaja. Okey, satu motor sahaja Okey, yang kedua, lampu pandu hijau menyala semasa motor berkendali. Maknanya bila motor pusing, lampu hijau menyala. Ingat tu Okey. Kemudian kendalian yang ketiga adalah lampu pandu merah menyala apabila motor tidak berkendali. Okey, maksudnya bila motor tak mengepam air sisa kumbahan, lampu warna merah akan menyala. Okey, ada beberapa tip ataupun ada beberapa petua untuk cikgu sharekan bersama anak-anak. Okey, cikgu ulang balik Cikgu ulang balik. Okey, ada satu motor sahaja kat sini. Jadi untuk kita menjawab soalan ini, anak jangan ragu, jangan confuse, jangan keliru. Memanglah dalam buku teks dia tak tunjukkan okey situasi ini apa yang berlaku. Dalam buku teks dia bersifat umum. Dia tak tunjukkan pun situasi sebenarnya yang dialami oleh kita. Jadi pemahaman konsep asas sangat kukuh perlu anak-anak fahami dalam buku teks. Okey. Sebagai rujukan, kalau anak-anak tengok di sini untuk lita kawalan kita ada 4 anak Kita ada 4. Yang pertama adalah lita kawalan TPT. Okey, TPT. Yang kedua adalah lita kawalan jujukan. Yang ketiga adalah lita kawalan palam. Dan yang terakhir adalah lita kawalan jogging. Okey, pengertian seperti ini anak kena fahami dengan jelas. TPT maknanya hanya ada satu motor saja. Ataupun dia boleh lebih dari satu motor dengan syarat katalah lebih satu motor. Motor tu berkendali serentak. Berkendali serentak itu kefungsian lita kawalan TPT. Di sini cuma ada satu motor kan? Jadi nak dekat dah tu. Ni mungkin lita TPT ni. Fikir nak dekat tu lita TPT. Okey, tengok dulu. Tengok kefahaman dulu. Lita jogging. Lita jogging ni, lita jujukan ni anak-anak iaitu lita
di mana motor lebih daripada satu. Mungkin dua, mungkin tiga, di mana motor yang pertama berkendali, kemudian baru motor yang kedua dan motor yang seterusnya. Tapi dalam soalan ini dia cuma ada satu motor je kan. Jadi tak mungkin Lita jujukan. Okey. Yang ketiga, Lita Palam. Lita Palam ni pun special. Di mana macam mana cara kerja dia? Sebab tu anak-anak kena ingat cara kerja dia. Lita Palam ni bila punat ditekan, motor pusing. Berkendali Okey. Lita Palam ni pula dia membolehkan motor ni berpusing lawan arah jam. Contoh kat mana aplikasi di luar? Macam palang nak bayar tol kan? Kemudian apa lagi? Pintu rumah yang kiri kanan. Itu aplikasi Lita Palam anak-anak. Okey. Yang terakhir adalah Lita Jogging. Jogging. Apa maksud jogging? Jogging ni maknanya Lita membenarkan motor ni berkendali pusing sedikit demi sedikit. Sikit. Jadi panduan yang cikgu berikan, Lita mana yang paling tepat? Anak-anak. Surat tentunya Lita TPT. Sebab kita menggunakan satu motor sahaja dan dia cara fungsinya sangat simple. So, ada dalam buku teks kan? Jadi, anak kena faham dulu asas kukuh dalam buku teks. Bila dalam soalan macam-macam keluar situasi, anak-anak boleh jawab. Tak ada masalah anak-anak. Okey, tengok sini. Okey, untuk kita melakukan Lita kawalan elektrik, yang penting sekarang ni, yang penting sekarang anak-anak, Lita kawalan elektrik, anak-anak kena buat pendawaian dengan betul. Kalau anak-anak tersalah buat pendawaian, sayang anak-anak tidak dapat markah yang penuh. Sebab dalam Lita kawalan elektrik, kritikal yang sangat-sangat diberi penekanan, Lita itu berfungsi. Berfungsi seperti mana kendalan yang cikgu telah tunjukkan tadi anak-anak. Itu penting. Ingat tu. Dalam melakar Lita kawalan elektrik, mesti berfungsi. Kalau tak berfungsi, tak ada markah. Ingat tu. Cikgu pesan sekali lagi ni. Okey, tengok. So, yang pertama, tengok. Okey, yang pertama kita utamakan kawalan Lita dulu. Lita kawalan dulu. Okey. Cikgu rasa ini anak-anak semua dah sedia maklum. Kita melukiskan simbol dan juga label. Jangan lupa, simbol mesti ditulis bersama dengan label. Okey, ini adalah simbol PH. Tadi ada PH kan? Kemudian disambungkan dengan PM, punat tekan mula. Dan jangan lupa anak-anak, di sini ada Lita pegang. Ini semua dalam buku teks. Yang penting anak kena faham dulu. Baca soalan, fahami soalan, mana keperluan untuk kita menulis jawapan yang tepat. Okey? Kemudian kita ada sesentuh lazim terbuka P. Okey? Kemudian kita ada gegelung penyentuh. Ini adalah gegelung penyentuh. Fungsi dia, penyentuhlah digunakan untuk menghidupkan motor. Okey? Dan akhir sekali, kita ada keganti beban lampau. Tengok anak-anak, setiap simbol label membawa satu markah. So, part ini yang paling penting. Cikgu buat sekali lagi. Ini paling penting ni. Kalau di sinilah anak-anak salah melakarkan ataupun melakarkan simbol, membuat pendawaian. Kalau salah, sayang, tak ada markah. So, ingat, Lita kawalan elektrik mesti tulis simbol pendawaian dengan betul. Okey? Baik. Tadi dalam soalan ini dia menceritakan bila motor hidup, lampu hijau menyala. Bila motor berhenti, lampu merah menyala kan? Okey, memanglah tak ada dalam buku teks, tak ada kan? Tapi sebenarnya cikgu yakin rakan-rakan guru dah mengajar pada anak murid semua kan? Okey, macam mana kita nak buat pendawaian dia? Okey, di sini menunjukkan sesentuh lazim terbuka P perlu disambungkan dengan lampu hijau. Okey? Dan yang terakhir sekali, anak-anak kat sini untuk menentukan bahawa lampu merah menyala, sesentuh lazim P ni kita mesti tutupkan, tertutup. Sesentuh lazim P kita mesti buat sesentuh lazim tertutup. Okey? Jadi cara prinsip kerjanya mudah. Kita tekan PM, tekan PM, kita nak test running dia, tekan PM, arus mengalir pergi kepada gegelung penyentuh. Okey, kemudian arus akan turun ke bawah. Ini adalah Lita pegang kerana bila penyentuh terima current, sesentuh lazim terbuka P akan tertutup. Tertutup. Kemudian arus boleh mengalir ke bawah, dia pergi ke atas, dia pergi GBL, motor akan berkendali. Okey? Bila motor berkendali, tengok P ni sesentuh lazim tertutup kan? Dah tertutup. So, yang tertutup akan tertutup kat sini. Okey? Jadi, arus akan dapat mengalir, pergi ke bawah, lampu hijau akan menyala. Manakala yang tadi ni kan normally close kan?
dia akan terbuka. Jadi arus tak boleh mengalir dan mentol hijau tidak boleh menyala. Okey. Satu lagi patut cikgu nak sampaikan, kalau boleh anak-anak untuk menjawab soalan lita kawalan elektrik ni, tolong jawab jawapan yang menunjukkan lita tu belum berkendali. Sebab hasil pengalaman cikgu menanda anak murid cikgu sendiri, kadang-kadang mereka ni cuai. Mereka menjawab jawapan yang menunjukkan lita tu dah berkendali. So sayang, walaupun anak-anak dah menulis jawapan yang betul dan tepat, tapi kehendak soalan tu tidak dipenuhi. Itulah yang sayang. Ingat, nak menjawab soalan kawalan elektrik, tolong jawab soalan lita itu belum berkendali. Rujuk kepada kehendak soalan tadi. Itu penting. Jadi yang penting sekarang ni antaranya, ingat dalam soalan kawalan elektrik, yang paling penting adalah anak-anak kena buat pendawaian dengan betul dan tepat supaya jawapan anak-anak tip-top dan lita itu berfungsi dengan sebaik yang mungkin. Itu penting anak-anak. Baik, saya setuju betul cikgu dengan apa yang cikgu telah terangkan tadi. Dan seperti yang cikgu katakan tadi, pastikan kita membaca soalan itu betul-betul dan memahami kehendak soalan dan memberikan jawapan yang memenuhi kehendak soalan itu ya. Didik TV KPM